Tak ada siapa pun yang kena remove. Okay, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, tajuk kita malam ini adalah tenaga. Okay, apa yang awak tahu pasal tenaga ni? Tenaga elektrik. Tenaga elektrik lampu. Elektrik. Lampu. Solar. Tenaga tak boleh dihapuskan. Tak boleh musnah. Ariana cakap tenaga tidak boleh dihapuskan. So, semua betul. Okay, tak ada pun yang bagi jawapan yang salah. Tapi kita nak simplifykan. Kita nak tengok apa itu tenaga dalam di SKP awak. Apa yang sepatutnya awak kena tahu. Okay. Apa itu tenaga? Yang pertama sekali, tenaga adalah kebolehan untuk melakukan kerja. Tu awak ingat masa kita berpuasa. Kalau balik-balik kalau alasan awak tak larat nak buat benda ke, mak awak suruh angkat barang ke, cikgu suruh buat kerja ke, cikgu saya tak ada tenaga. Tak larat, tak ada tenaga. Sebab kononnya berpuasa. Okay? Okay. Sebenarnya tenaga ni adalah datangnya daripada mana tenaga ni? Makan. Ya, makanan. Okey, tenaga ni adalah yang pertama sekali kebolehan kita untuk melakukan kerja. Kerja apa? Apa saja kerja yang melibatkan kehidupan seharian kita lah. Termasuklah bernafas. Okey, kalau bernafas ni dia termasuk dalam proses hidup. Proses hidup manusia seperti bernafas, bergerak. Okey, bergerak awak berjalan, berlari, melompat. Tu bergerak lah. Okey, tumbesaran. Macam awak tadi, awak tak buat segak lagi kan? Okay, nanti hari Khamis awak buat segak. Cikgu awak akan ukur tinggi awak, awak punya jisim. Lepas tu dapatkan awak punya BMI. Tahun depan dia akan tengok lagi berapa awak punya BMI. Tahun lagi 1 sampai tahun 6, dia tengok lagi berapa awak punya BMI. Okay, okey ke, normal ke, tak normal ke, obes ke, lebih berat badan ke, dia ada perbezaan. Okay, lepas tu kita perlukan tenaga ni selain daripada proses hidup tadi, kita juga perlukan untuk aktiviti harian seperti makan, bercakap, berjalan dan tidur. Tidur pun perlu tenaga. Okay? Tidur, kita nak tidur. Kalau kita perut kita lapar, kita agak sukar untuk tidur. Kita jarang, susah sangat nak tidur. Kalau kita dah terbiasa makan je. Okay? Makanan pun banyak. Dan kita tak susah untuk mendapatkan makanan, bila kita lapar, kita akan sukar untuk tidur. Tapi awak bayangkan kalau orang-orang yang susah, kan? Orang-orang yang berada dekat zon perang, kawasan-kawasan yang sukar untuk dapatkan makanan, kebuluran, dia orang tidur dalam keadaan yang lapar. Besok bangun pun tak tentu lagi dapat makan. Bayangkanlah macam mana sepatutnya kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang ni. Okay. Okey, kita tengok sumber-sumber tenaga. Okey, kita ada sumber tenaga yang berbeza. Sumber tenaga utama dekat bumi ni adalah matahari. Okey, nanti awak kena tahu beza antara sumber tenaga dan jenis tenaga. Ada dua sumber tenaga dan jenis tenaga. Okey, sumber tenaga yang utama dekat bumi kita, dekat semua benda hidup dekat bumi ni adalah matahari. Matahari dia bekalkan tenaga cahaya dan tenaga haba. Okey. Untuk manusia, untuk haiwan, untuk tumbuhan, selain daripada matahari, dia juga memerlukan makanan. Makanan. Okey, tu dua lah perkara utama yang kita perlu adalah untuk benda hidup. Okey, selain daripada itu, sumber tenaga yang lain adalah angin, air, ombak, bahan api fosil. Apa dia bahan api fosil? Nanti kita tengok. Biojisim, bateri dan juga bahan nuklear. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama sekali, matahari. Matahari adalah sumber tenaga utama. Matahari ni menghasilkan cahaya dan haba di mana kedua-duanya merupakan bentuk tenaga. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk membuat fotosintesis. Yang ini kita dah belajar awal-awal hari tu. Kita dah belajar matahari membekalkan cahaya kepada tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Makanan pula.
Semua benda, sedap pula tengok burger kan. Bahaya pula makan burger malam-malam buta ni. Okey, semua benda hidup mendapatkan tenaga daripada makanan untuk kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup ni apa? Dia untuk memastikan manusia atau haiwan tu, semua benda hidup tu boleh terus hidup. Itu kelangsungan hidup. Okey. Tumbuhan menyimpan tenaga dalam makanan yang dihasilkan melalui fotosintesis. Haiwan memakan tumbuhan, okey. Herbivore tu yang kita belajar hari tu. Dan haiwan lain untuk mendapatkan sumber tenaga. Okey, untuk mendapatkan sumber tenaga. Okey, jadi haiwan ni dia ada yang makan tumbuhan saja. Ada haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan. Ada juga haiwan yang makan haiwan lain sahaja. Okey. Angin dan air. Okey, kedua-dua angin dan air boleh membekalkan tenaga untuk menjana tenaga elektrik. Okey, tengok yang pertama tu, kincir angin. Kincir angin kat Malaysia tak ada lah yang secara komersial banyak kincir angin ni tak ada. Tapi kalau dekat India ke, dekat Belanda ke, okay, dia kawasan yang memang menggunakan kincir angin ni sebagai sumber tenaga utama elektrik. Okay, untuk menjana tenaga elektrik. Kat mana lagi Dekat Malaysia ni tak adalah. Kita tak ada kincir angin yang komersial. Saya pernah jumpa satu dekat Pulau Perhentian. Itu pun Universiti Malaysia Terengganu kot yang punya. Okay. Sama juga dengan ombak punya tu. Dia generate tenaga elektrik guna ombak. Itu pun universiti punya untuk kajian sahaja. Kalau movie saya pernah tengok dekat India, dekat Belanda ada. Yang pernah saya tengok betul-betul tu dekat Western Australia lah. Dululah zaman-zaman bila saya pergi saya pun tak ingat dah. Okey, angin membekalkan tenaga untuk menggerakkan bilah pada kincir angin dan menjana tenaga elektrik. Okey, air yang mengalir dalam stesen kuasa hidroelektrik. Okey, Malaysia antara sumber tenaga utama dia adalah ni. Stesen kuasa hidroelektrik. Hidro tu air Okey. Jadi air yang mengalir dalam stesen kuasa hidroelektrik dan ombak di laut juga boleh bergerak ke turbin untuk menjana tenaga elektrik. Ni kat Malaysia, kita ada empangan yang besar untuk generate tenaga elektrik. Selain daripada tu, kita punya stesen jana kuasa juga dijana oleh arang batu. Tu pasal kita punya sumber tenaga elektrik ni kadang-kadang makin lama harga dia makin meningkat. Ni saya cakap tadi, arang batu bukan arang yang kita buat barbecue tu. Itu kayu. Okey, bahan api adalah sesuatu yang boleh membekalkan tenaga apabila dibakar. Contoh bahan api termasuklah bahan api fosil. Okey. Bahan api fosil ni apa? Bahan api yang kita dapat daripada bumi kita dengan cara melombong ke apa ke, okey. Yang terhasil daripada tumbuhan dan haiwan yang mati berjuta-juta tahun dulu. Contohnya arang batu, petroleum dan gas asli. Itu adalah bahan api fosil. Ingat betul-betul. Ni petroleum, gas asli dan arang batu. Okey, bukan arang je, arang batu. Itu adalah bahan api fosil. Dia terbentuk daripada organisma yang hidup dan mati berjuta-juta tahun dulu. Okey, ada dinosaur, penjadah semua tu. Okey. Biojisim adalah bahan organik yang diperoleh daripada tumbuhan atau haiwan. Biojisim ni kebanyakannya najis haiwan lah. Okay, najis haiwan, bangkai haiwan, kayu-kayu yang dah reput, kayu tak reput pun boleh juga. Itu kita masukkan dalam biojisim. Bateri. Okay, bateri membekalkan tenaga pada alat yang disambungkan kepadanya dengan menghasilkan tenaga elektrik. Okay, bateri ni dia ada macam-macam jenis lah. Okay. Dalam tajuk ni dia kumpulkan semua ni dalam satu tajuk je. Bateri je dia cerita. Okay. Sebenarnya yang ini kita panggil, siapa tahu ni kita panggil apa? Ni kita panggil apa ni? Yang dalam macam saing ke? Sel kering? Ini kita panggil sel kering. Okay. Saya dah cakap. Sel kering, yang ini bateri jugalah. Dia bateri, ni bateri. Sebab dia tak ada nama lain dah. Bateri-bateri je lah kita kenal kan. Ni? Ni apa? Siapa tahu? Silin. Apa? Bateri.
Bukan, ni sekering ni yang kita guna biasa tu. Yang ini kita panggil akumulator. Okey, akumulator ejaannya. Okey, akumulator ni adalah bateri kepada kenderaan. Okey, bateri kepada kenderaan, kereta, lori, bas, basikal tak ada lah. Okey, motor ada. Okey, ni kita panggil akumulator. Okey, ini bahan nuklear. Okey, bahan nuklear seperti uranium. Okey, yang kita guna untuk generate tenaga nuklear ni kita panggil uranium. Uranium ni bila dia masuk dalam reaktor, dia adalah dia punya cara dia untuk menghasilkan tindak balas kepada uranium ni. Tindak balas daripada uranium ni dia akan menghasilkan tenaga yang besar. Tenaga itu yang kita gunakan untuk generate tenaga elektrik. Okay? Kat Malaysia tak ada. Kat Malaysia tak ada reaktor. Saya tak pasti ada ke tak. Dulu saya dengar cerita dia baru nak buat. Tapi sampai sekarang tak buat-buat lagi lah. Okay. So, reaktor yang macam ni secara komersial yang boleh generate tenaga elektrik besar-besaran saya rasa tak ada kat Malaysia. Okay. Bukan saya rasa, saya memang confirm lah benda tu tak ada. Okay. Tapi ada beberapa negara, contohnya Jepun. Okay, Jepun dia gunakan reaktor macam ni untuk generate tenaga elektrik untuk kegunaan dia. Okay, tapi masalahnya benda ni sangat bahaya. Okay, sangat bahaya. Sekiranya berlaku kebocoran, okay, kebocoran rosak ke apa ke, dia akan jadi apa? Dia akan mendatangkan malapetaka. Okay, dia boleh mendatangkan macam-macam lah. Okay, dia boleh mendatangkan bahaya yang sangat-sangat kepada semua benda hidup yang berada berdekatan dengan kawasan reaktor. Kalau awak baca, kalau rajinlah awak Google daripada awak pergi tengok orang menari tanpa apa dekat TikTok tu, pergi tengok apa jadi dekat reaktor nuklear yang terpaksa ditutup dekat Jepun tu. Okay? Sebab kena bahaya tu. Tengok kawasan tu ditutup sepenuhnya. Memang sangat bahaya. Okey. Apa Nas? Michael bangun lewas sedikit pagi ini. Dia melihat jam penggera dan menyedari bahawa dia hampir lewat ke sekolah. Dengan pantas, dia menggosok gigi, memakai pakaian seragamnya dan berlari ke sekolah tanpa mengambil sarapan. Semasa di dalam kelas, Michael berasa letih dan tertidur. Guru menjadi marah dan menyuruh dia berdiri di tepi koridor sebagai hukuman. Michael berasa letih kerana dia tidak mengambil sarapan pagi. Oleh sebab itu, dia tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk berjaga di dalam kelas. Tenaga ditarifkan sebagai kebolehan untuk melakukan kerja. Semua yang kita lakukan termasuk tidur, bangun pagi, memberus gigi, makan, bersenam dan memberi tumpuan di dalam kelas memerlukan tenaga. Sumber tenaga utama bagi benda hidup adalah makanan. Semua benda hidup perlukan makanan bagi mendapatkan tenaga yang cukup untuk terus hidup, sama seperti Michael yang memerlukan sarapan pagi bagi mendapatkan tenaga yang cukup untuk ke sekolah. Matahari merupakan satu lagi sumber tenaga yang penting. Tumbuh-tumbuhan menggunakan cahaya yang dihasilkan oleh matahari untuk menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Matahari juga menghasilkan haba yang menyebabkan kita berasa lebih panas di siang hari apabila terdapat matahari. Angin dan air yang mengalir juga merupakan sumber tenaga kerana udara yang bergerak atau zarah-zarah air mempunyai tenaga. Tenaga yang dibawa oleh angin dipindahkan kepada bilah pada kincir angin yang menjana tenaga elektrik. Begitu juga di stesen-stesen kuasa hidroelektrik, air mengalir ke bawah dari aras yang lebih tinggi dan memutarkan turbin untuk menjana tenaga elektrik. Bahan api adalah jenis sumber tenaga yang boleh dibakar untuk menghasilkan haba. Terdapat pelbagai jenis bahan api termasuk bahan api fosil seperti arang batu, petroleum, gas asli dan biojisim yang merupakan bahan-bahan yang berasal daripada tumbuh-tumbuhan atau haiwan seperti kayu dan najis haiwan. Di stesen kuasa nuklear, bahan nuklear melalui tindak balas nuklear dan melepaskan sejumlah besar tenaga. Walau bagaimanapun, bahan-bahan nuklear mesti dikendalikan dengan berhati-hati disebabkan oleh radiasi yang berbahaya.
Akhir sekali, bateri adalah jenis sumber tenaga yang dapat kita lihat dalam kehidupan seharian. Bateri memberi tenaga kepada alat yang bersambung dengan melengkapkan litar untuk elektrik mengalir. Alright, kita pergi quizzes. Nak main macam tadi ke nak main lain? Main macam tadi. Kalau macam tadi boleh. Macam Tak payah macam tadi. Main macam tadi, main macam tadi, please. Macam tadi Main macam tadi, macam tadi, macam tadi. Tadi, macam tadi, macam tadi. Dah. Siap. Macam tadi kita main. Siap. Ni saya tengok dulu soalan-soalannya. Macam tadi ya. 80 lah ke 100 baru mastery. Oh, susah sikit. Right. Saya dah share. Okay, baru 10 orang. Cepat. Baru 23 orang. Tolong remove saya tadi. Tak apa. Awak main je dulu. Nanti saya tengok yang mana tak aktif tu saya remove. Saya nak leave lepas tu join meet balik. Benda tak betul. Alright. Okay, 31. Kita ada 32 seorang. Yang lain lagi tak masuk. Alright, kita on sekarang. Markah mastery 80 juga
Ramai tak gerak ni, cepat. Orang dah sampai. Siapa yang mula-mula ni? Kami. Lima orang ni Haras. Adriana tadi dia cakap saya. Daniel. Haras tu kata dulu. Satu ni. Apa sampai dulu? Nah, apa tu? Dah siap. Alright. Lima orang ni sampai. Dah siap. Alright. Kita tunggu berapa orang ni tak belum. Ni yang dua Daniel dengan Zafran ni tak gerak Dia remove Saya dah gerak. Yang tu tak tahulah siapa. Daniel ni. Ha? Cepat, cepat. Dah Ni siap. lah dia ni lah. Dah siap. Siap. Satu Taqiyuddin, Ariana, Aira. Sekejap cikgu tengah buat. Alright.
Wow, ni siapa pula yang baru masuk ni? Ada 2 orang masuk. 2 orang ni baru masuk ni. Ke dia dah buat dah? Kasihan. Hai, ni tak gerak. Apa yang tak gerak ni? Izara, Aira. Right. Izara dengan Aira. Yang 2 ni baru masuk ni. Aras dengan Aimi. Aimi bukan dah ada ke? Amin. Ada Aimi. Right, check in dulu. Zidan. Okay. Yang nombor 1 naik tadi. Zidan, Tiani, Aaron. Okay. Mikael, Rina. Isyaduddin. Okay. Kalau first attempt saja baru 57%. Kalau cuba banyak kali, okay, 96%. Maknanya saya nak tengok yang berapa kali ni. Zidane pun ada 3 kali ni. Soalan apa ni? Soalan apa ni? Okey, apakah sumber tenaga yang digunakan untuk menggerakkan turbin untuk menjana elektrik? Jawapan apa? Air dan angin ada 2 saja. Okey. Alright. Oh, yang ini semua try banyak lebih daripada 1 kali. Okey, settle. Sekejap, saya kena download report. Mana report? Okey. Okey, tengok kalau betul-betul markah awak tadi berapa. Aras 43. Ni markah dia. Okey. Dah, saya dah download report. So, settle 1 part. Sekejap saya rename dulu. Okey.
Kita ada masa lagi. Tak risau. Kita akan ke subtopik seterusnya. Bentuk tenaga. Tadi kita dah belajar sumber tenaga. Betul tak? Kita dah belajar sumber tenaga. Sumber tenaga ada berapa tadi? Kita ada cahaya matahari, kita ada makanan, kita ada angin, kita ada air, kita ada biojisim, kita ada nuklear, kita ada bateri. Itu adalah sumber tenaga. Sekarang kita nak tengok bentuk tenaga pula. Daripada sumber tadi, sumber dia cahaya matahari. Cahaya matahari, matahari dibekalkan sumber tenaga matahari membekalkan tenaga haba dan tenaga cahaya kepada bumi kita ni. Itu adalah bentuk tenaga pula. Ada bentuk tenaga yang ada sekarang ni adalah haba, cahaya, bunyi, elektrik, nuklear, kimia, kinetik, keupayaan dan juga suria. Kita tengok tenaga haba. Sekarang ni kita sibuk dengan strok haba apa semua tu kan. Jadi kita tengok tenaga haba ni membuatkan kita berasa panas. Kita berasa panas. Kalau nak kata matahari kita ni terlampau tinggi, dia punya dia membekalkan tenaga haba yang terlampau banyak, tak juga. Sebab rumah saya pakai solar. Bila rumah saya pakai solar, saya tengok kuasa yang di-generate oleh panel solar saya sama je, lebih kurang je dengan bulan-bulan yang sebelum orang kecoh pasal strok haba tu. Maknanya tenaga yang diberi oleh matahari tu taklah sebanyak mana pun yang menyebabkan suhu kita ni meningkat. Tapi kenapa suhu kita meningkat? Sebenarnya suhu kita meningkat adalah akibat haba yang terperangkap dekat kawasan dalam atmosfera kita ni. Kita panggil macam kesan rumah hijau lah. Itu yang menyebabkan kita rasa terlampau panas. Kalau nak kata panas, malam pun kita akan rasa panas. Malam tak ada matahari pun kan? Betul tak? Kenapa malam tak ada matahari kita rasa juga panas, berpeluh juga malam kalau kita tak pasang aircon? Kenapa? Sebabnya tu tadilah haba yang terperangkap tu dekat permukaan bumi ni yang kita panggil sebagai kesan rumah hijau ni, itu yang menyebabkan kita jadi panas. Haba yang sangat tinggi. Contoh yang paling mudah nak bagi awak faham macam ni. Awak pernah naik kereta? Memanglah awak pernah naik kereta. Awak pernah tak masuk kereta? Masuk kereta yang kereta awak tu, kereta betul parents awak parking dekat tempat yang panas. Dibiarkan beberapa jam, lepas tu awak dah keluar dekat daripada kedai ke, daripada shopping mall ke, awak masuk ke dalam kereta yang tengah dijemur tu. Sebelum enjin ni start, sebelum aircon ni on. Apa awak rasa dalam kereta tu? Panas. Panas. Memang panas. Panas. Adalah kesan rumah. Itu adalah kesan rumah hijau yang macam saya cakap tadi tu. Bukan rumah hijau, rumah sukan awak tu. Itu kita panggil fenomena kesan rumah hijau. Kita mendapat tenaga haba terutamanya daripada matahari dan juga daripada pembakaran bahan api. Lebih banyak tenaga haba pada sesuatu objek, semakin panaslah objek tersebut. Tenaga cahaya pula. Tenaga cahaya membolehkan kita melihat benda di sekeliling kita. Tumbuhan menggunakan tenaga cahaya untuk menghasilkan makanan seperti melalui proses fotosintesis. Jadi tenaga cahaya ni dihasilkan oleh siapa? Yang paling utama adalah matahari. Kalau kita punya rumah daripada mentol ataupun objek yang terbakar. Macam orang zaman-zaman dulu dia tak ada mentol. Tak ada lampu kat rumah. Dia guna itulah api. Kebanyakan objek tidak menghasilkan cahaya tetapi hanya memantulkan cahaya yang bersinar ke atasnya. Contoh bulan. Bulan dia tak hasilkan cahaya. Bulan dia dapat cahaya. Bulan yang bercahaya kita tengok malam tu adalah hasil pantulan daripada cahaya matahari. Tenaga bunyi. Bunyi dihasilkan, ni kita dah belajar bunyi. Bunyi dihasilkan melalui proses ataupun objek yang bergetar. Tenaga bunyi boleh bergerak melalui pepejal, cecair dan gas tapi tidak melalui vacuum. Vacuum ni adalah kawasan yang tidak ada udara. Tenaga elektrik. Tenaga elektrik adalah tenaga yang mengalir dalam litar elektrik. Kat rumah kita, kat sekolah, sekolah kita macam-macam lah.
masalah pendawaian elektrik. Ada bilik muzik, bilik seni tak boleh pakai sebab pendawaian elektrik kita rosak. Okay. Lepas tu apa lagi? Banyaklah tempat. Macam dekat Mama Sain ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Macam tu juga dekat kelas. Ada yang boleh on, ada yang tak boleh on. Semua itu sebab masalah pendawaian. Okay. Kita memerlukan tenaga elektrik untuk menyinari rumah kita dan mengendalikan peralatan elektrik. Okay. Jadi sumber tenaga elektrik kita dapat daripada mana? Daripada stesen kuasa ataupun stesen jana kuasa elektrik dan juga bateri. Kalau benda-benda kecil bolehlah guna bateri. Kalau benda besar tak boleh. Okay. Bajunya. Okay, tenaga kimia pula. Tenaga, ni penting tenaga kimia. Apa dia tenaga kimia? Tenaga kimia adalah tenaga yang disimpan daripada bahan makan, bahan makanan, bahan api dan juga bateri. Okey, makanan yang di sini untuk menghasilkan tenaga bagi tubuh. Okey, jadi awak ingat, apa saja sumber tenaga yang dapat daripada makanan, dia ada tenaga kimia. Okey, ni penting bila kita nak sentuh topik perubahan bentuk tenaga nanti. Okey, malam ni tak sempat lah. Okey, malam ni kita belajar ni je dulu, sumber dan jenis tenaga. Okey, tenaga kinetik pula. Tenaga kinetik senang. Apa saja benda yang bergerak, ada tenaga kinetik. Apa saja benda yang bergerak. Okey, dia ada tenaga kinetik. Tenaga keupayaan pula adalah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada kedudukan yang tinggi. Contoh, pokok kelapa punya buah kelapa lah. Dia jatuh. Okey, kalau pokok tu rendah, kena kepala awak, taklah rasa sakit sangat. Betul tak? Tapi dah kena buah kelapa, sakit jugalah. Tapi cuba awak bayangkan, kalau pokok tu tinggi, awak duduk bawah pokok kelapa, buah tu jatuh, kena kepala awak. Apa jadi kat kepala awak? Benjol. Kalau benjol, silap-silap pecah kepala. Okey. Bahaya semakin tinggi kedudukan objek, semakin banyaklah tenaga keupayaan dia. Satu lagi, siapa yang pernah main gelang getah tu? Tarik, lepas tu lepaskan. Kena kat tangan awak ke kat apa? Pernah? Pernah. Ramai yang pernah. Kalau awak tarik pendek, kena benang getah tu, gelang getah tu awak lepaskan, tak sakit sangat kan? Cuba awak tarik panjang-panjang. Awak lepaskan. Mestilah rasa sakit. Sebab tenaga keupayaan dia lebih lagi pada bila dah tarik panjang tu. Okey, tenaga suria. Ni kat rumah saya pakai ni lah. Tenaga suria ni tenaga yang dapat daripada cahaya matahari. Okey, panel suria ni guna dia untuk tukar tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Okey, tenaga yang dihasilkan oleh bahan nuklear, ni dalam reaktor nuklear ni kita panggil tenaga nuklear. Tenaga ada di mana-mana. Oleh kerana segala yang berlaku di sekeliling kita memerlukan tenaga, adalah tidak mengherankan bahawa tenaga terdapat dalam pelbagai bentuk yang berbeza. Mari kita lihat pelbagai bentuk tenaga yang akan ditemui Michael sambil dia berjalan di luar pada hari yang terang dan cerah. Ketika berjalan di bawah matahari, Michael berasa panas dan mula berpeluh. Dia merasai tenaga yang dihasilkan oleh matahari dalam bentuk haba. Tenaga haba menghangatkan kita. Kita juga menggunakan haba untuk memasak makanan dan mengeringkan pakaian kita. Michael memandang ke langit. Dia perlu mengecilkan mata kerana matahari terlalu terang. Cahaya merupakan satu lagi bentuk tenaga yang dihasilkan oleh matahari. Ia membolehkan kita untuk melihat dan memberikan warna pada objek. Tumbuh-tumbuhan juga menggunakan tenaga cahaya untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Tiba-tiba, telefon Michael berdering. Bunyi adalah satu lagi bentuk tenaga dan ia dihasilkan oleh objek yang bergetar. Apabila tenaga bunyi tersebar melalui udara dan sampai ke telinga kita, kita boleh mendengar bunyi. Selepas meletakkan telefon, Michael perasan bahawa kuasa telefonnya semakin lemah. Dia segera menyambungkan telefonnya kepada bateri untuk mengecasnya semula. Semua peranti atau peralatan elektrik seperti telefon bimbit kita atau pembersih vacuum memerlukan satu bentuk tenaga yang dipanggil tenaga elektrik untuk berfungsi. Tenaga elektrik adalah tenaga yang mengalir dalam litar elektrik.
Ia boleh dihasilkan di stesen kuasa dan dihantar ke rumah kita atau diperolehi daripada bateri apabila kita menyambungnya ke litar dalam peranti elektrik. Apabila Michael terus berjalan, dia melewati sebuah gerai burger. Dia berasa lapar kerana tidak mengambil sarapan pagi. Lantas, Michael mendapatkan sosis. Seperti Michael, semua benda hidup memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga yang cukup. Bentuk tenaga yang tersimpan dalam makanan adalah tenaga kimia. Benda lain yang menyimpan tenaga kimia adalah bahan api dan bateri. Akhir sekali, Michael tiba di taman dan mula berjoging. Apabila Michael bergerak, sama ada dengan berjalan atau berlari, dia mempunyai satu bentuk tenaga yang dipanggil tenaga kinetik. Tenaga kinetik adalah tenaga yang diperolehi oleh objek kerana pergerakannya. Apabila sesuatu objek pegun, ia tidak mempunyai tenaga kinetik. Selepas berjoging seketika, Michael duduk untuk berehat. Dia menyedari seorang budak lelaki menangis kerana layang-layangnya tersangkut di atas pokok. Dengan cepat, Michael memanjat pokok itu untuk membantu budak kecil mendapatkan layang-layang itu. Semasa di atas pokok itu, Michael mempunyai tenaga yang lebih berbanding apabila dia berada di atas tanah. Tenaga keupayaan adalah satu bentuk tenaga yang disimpan di dalam objek. Apabila objek bergerak ke kedudukan yang lebih tinggi, lebih keupayaan tersimpan di dalamnya. Contoh tenaga keupayaan lain termasuk tenaga yang tersimpan dalam spring logam yang diregangkan atau bola getah yang diramas. Okey. Sekarang kita dah tahu apa itu bentuk tenaga. Okey. Tadi sebelum ni kita dah belajar sumber tenaga. Okey, apa itu sumber tenaga? Berapa sumber tenaga yang ada? 7. Siapa tadi? Husna. 7. 7. Apa dia Husna? 7. Matahari, Okey, air, matahari, air, angin, makanan, makanan, ombak, okey, bahan api, bahan api fosil, biodiesel, bateri. bateri, bahan nuklear. Okey, bagus. Okey, kita ada 7 sumber tenaga. Okey, daripada 7 tu dia menghasilkan berapa pula bentuk tenaga? Berapa bentuk tenaga? Kita ada 10. 10 ke 9? 9. Okey, kita ada 9. Okey, tenaga haba, tenaga cahaya, tenaga bunyi, tenaga elektrik, tenaga nuklear, tenaga kimia, tenaga kinetik, tenaga keupayaan dan tenaga suria. Okey, yang senang tenaga haba, tenaga cahaya tak ada masalah. Okey, tenaga keupayaan. Okey, tenaga kinetik tadi apa? Saya cakap apa tadi tenaga kinetik? Apa tu? Objek yang boleh bergerak. Ya, objek yang boleh bergerak. Tenaga keupayaan? Objek yang berada pada sesuatu ketinggian. Tenaga yang terhasil pada objek yang berada di tempat yang tinggi. Okey, bagus. Okey, itu saja kelas kita malam ni. Kita jumpa minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye.